Assalamualaikum, apa khabar? Zaidah Saleh, Siti Zubaidah, Ida Najwa, Mahani binti Mustafa, Mama Bunga, Zaharah Mamawan, Rafiah Ismayadi, Ummi Kalsum, Satno, Awad Ustaz, Maksu, Zunaizah Ahmad, masa Ustazah balik. Oh, saya pula ingat Maksu dah balik. Masya Allah. Okay. Alhamdulillah sempat sampai angkat kain Maksu. Masya Allah. Sabariyah Daud, Hasnah Muhammad Doya, Nur Zarinawati, Nur Rosimah, Asimah Adnan, Siti Hajar Ibrahim, Ruhayah Kayat, Salina Muhammad Hashim, Nurliyah Muhammad Syukur, Syahadah Saleha, Siti Aminah, Tuan Fauziah, Tuan Mat, Rahimah Muda, Ayah Gaus, Nur Azlina Musa, Puziah Kadir, Hasnah Ibrahim. Jom kita mulakan dengan doa. Tag kawan-kawan kita yang tak tahu kuliah start pukul lepas Zuhur. Saya tak bagi tahu pukul. Tak kira pukul ya, ready je jalan. Begitulah kuliah di Sabtu Ahad. Okay, Ustazah tak berani nak janji sebab Ahad ni Ustazah Allahumma salli ala Muhammad pagi-pagi tadi kat TV Al-Hijrah, terus ke surau, baru habis di surau, solat Zuhur, dan sekarang lah tahzan. Lepas asar ada satu kelas lagi. Lepas tu nak pergi ziarah kubur mak, lepas tu pergi ziarah bapa, lepas isyak kena balik rumah, ada satu kuliah last sebelum subuh esok sudah berada di KLIA insya-Allah. Zaini Samad ni jemaah umrah saya yang tadi ke? Sebab namanya Kak Zaini ke Zaini lain ni. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Berapa kali nak bagi salam, nak doa semua kan? JB hujan and sejuk. Alhamdulillah. Hujan lebat di Johor ni. Masya Allah, sini baru hujan. Sampai je dekat rumah hujan. Masya Allah, rezeki, kain pun kering. Syok nak lipat kain kan kalau kering elok macam ni. Pagi tadi mendung. Masya Allah. Sahabat, bab 280 ni, Masya Allah, dia menguji kesabaran kita. Masya Allah kan, panjangnya. So, kita bermula bab 280 daripada muka surat 608. Sekarang muka surat 614. Dah sambungan yang kelima untuk bab 280 sahaja. Jadi hari ini saya hanya akan baca jangan anda merendahkan martabat orang lain. Baca tajuk mudah faham. Jangan anda merendahkan martabat orang lain. Sahabat-sahabat, muslimin muslimat, para duyufur rahman pula dah. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, para duyufur rahman tu kuliah pagi tadi. Amin. Semoga semuanya, amin, 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 semuanya direzekikan Allah untuk menjadi duyuf ar-Rahman. Betul-betul, hujan-hujan ni takut ada line internet yang tak elok. Tak mengapa. Terima kasih Kila Muhammad dengan 100 bintang-bintang. Masya Allah. Alhamdulillah. Tengok ulangan je. Wak Amah Comel ke namanya ni.
Panjang tak habis-habis. Sebenarnya kan Baiti Abdullah, dia duk rasa kita pun tak nak berpisah dengan dia. Pandai Dr. Aid Al-Qarni kan menyusun tajuk. Baik. Ada satu kebijaksanaan yang selalu saya terapkan dalam kehidupan saya. Yang kerananya, ini saya ni siapa? Dr. Aid Al-Qarni. Yang kerananya tindakan saya jarang gagal. Kita jealous bila ada kata-kata saya jarang gagal. Untuk tidak gagal langsung tu mohong lah kan. Saya jarang gagal. Bila mana dia bertindak kebijakan itu adalah memuji dengan sopan. Dan apa adanya itu akan dapat merebut hati orang lain. Masya Allah, macam mana dia nak gagal? Setiap kali dia nak berkomunikasi dengan orang, dia menggunakan kebijakan. Ini bukan kekelentongan, bukan kemunafikan, tapi dia guna kebijakan. Apa antaranya adalah memuji dengan sopan. Ada yang memuji berlebih-lebihan, sahabat-sahabat. Ini memuji dengan sopan. Dengan apa adanya itu akan dapat merebut hati orang lain. Masya Allah. Sahabat, kita tak suka ke kena puji? Tak suka lah Ustazah, nanti saya riak. Alah, bukannya orang tu puji melampau-lampau. Cantik tudung Ustazah hari ni kan. Kita kata, cantik lah kot, orang hadiah, Alhamdulillah. Tapi tak boleh pula kata tudung je ke cantik, baju tak cantik, spek tak cantik, lidi tak cantik, buku tak cantik. Jangan gitu buat orang muak, menyampah kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. So ada orang yang Allah bagi kelebihan, memang pandai untuk menyantuni. Mulakan dengan pujian. Kan kita tengok bila kita berdoa, kenapa kita disuruh memuji-muji Allah dulu? Ya, Allah itu yang paling berhak dan layak dipuji. Kita tak mungkin sama sekali akan menyerupai Allah. Allah tu suka dipuji Ustazah, maka tak heranlah Allah tu sama dengan saya. Saya pun suka dipuji. Ini salah. Sahabat-sahabat, cuma kita boleh kata Allah Subhanahu Wa Taala pun sukakan puji-pujian. Dan Allah berhak dipuji. Mana kata kita hamba, sahabat-sahabat, bila dalam memuji, jangan melampau-lampau. Subhanallah. Siapapun orang itu yang sewarak dan sezuhud apapun, warak, zuhud, tetapi ketika menghadapi pujian, maka hatinya akan luluh dan merasa sejuk, bergantung banyak sedikitnya pujian yang dilontarkannya. Sebab warak, zuhud, semuanya orang ada perasaan. Sahabat-sahabat, bila orang ada perasaan, disinggahi pujian, pasti terkesan. Disinggahi kejian, juga terkesan. Kerana namanya adalah manusia yang penuh dengan kebiasaan. Justru sahabat-sahabat, sebagai kemanusiaan, usah kita melakukan kesilapan. Berapa kali an ni. Saya pernah duduk bersama para ulama yang ketakwaan dan pemahamannya terhadap agama sangat dalam. Nama takwa, memanglah insya-Allah dia beramal dengan agamanya. Dan saya dapat merasakan bahawa ketika mereka mendapatkan ucapan terima kasih dan pujian, maka jiwa mereka akan luluh dan akan nampak jelas raut-raut kegembiraan di wajahnya. Tak ada orang yang tak suka dipuji, sahabat-sahabat. Semua orang suka dipuji. Tapi ketika menerima puji-pujian, kembalikan semula puji-pujian itu kepada Allah. Kata-kata yang lembut memiliki dampak, nampak jelas, memiliki dampak yang sangat kuat di dalam hati. Kan kalau kita bercakap lembut, lebih terkesan di hati ke ataupun bercakap garang? Garang yang amat sangat. Garang macam Munirah Deramang. Tiba kan. Dan manhaj yang benar yang kita dapatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menempatkan manusia sesuai dengan posisinya dalam bentuk penghormatan. Kita nak hormat orang, okey, jujur saja. Anda nampak agung duduk sebelah kanan anda. Bos duduk sebelah kanan anda. Sebelah kiri anda adalah pembantu rumah anda.
Sebelah kiri anda adalah orang budak kecil yang masih hingusan. Yang mana anda lebih nak hormat? Sudah pasti di sisi kanan anda. Kemampuan diri untuk membuat orang lain dan diri anda sendiri bahagia dengan menciptakan komunikasi yang baik merupakan kurnia Allah yang besar. Merupakan kurnia Allah yang besar. Sebab tu ya Allah, tuntun aku, pimpin aku, supaya lidah aku bercakap hanya yang Engkau suka. Lalu bila mana Engkau suka, ya Allah, akan disukai oleh seluruh hamba-hamba-Mu ya Allah. Minta bantuan Allah untuk membantu kita bila kita nak libatkan diri dalam apa jua bentuk komunikasi. Sahabat-sahabat, jadi kalau kita tak minta bantuan Allah, tu yang mulut main suka je, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa tu? Tak boleh fokus nak tutup akaun. Akaun macam mana tu maksudnya? Kita tengah kerja ni. Okey, kan kita buktikan dengan dalil daripada surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Maka disebabkan rahmat. Ada ke orang tak dengar suara saya? Ya, di mana-mana guruh, kilat, kuat sabung menyabung ni kat rumah saya pun. Tapi Alhamdulillah so far internet masih okey. Saya terbaca tadi suara Ustazah kenapa tak dengar ya? Pasal apa sahabat-sahabat? Ayuh Mak Asiah Mat Zin. Kak Nazah panggil siapa tu? Apa tu? Munirah ke tak dengar suara saya tu? Pagi tadi saya tak sempat tengok live Ustazah. Live apa pagi tadi? Saya di TV Al-Hijrah pagi tadi. Apa ni? Bab kang Ustazah tak dapat nampak. Tak fahamlah sahabat. Cik Rodia Syarif kata, AV okey. Ke dia buat noti ni nak kena lidi ni Munirah ni? Okey. Orang yang baru masuk sebut apa? Apa Ustazah ni marah-marah ni? Loud and crystal and clear. Saya duk sebut clear crystal. Orang sebut crystal clear. Suka-suka hatilah mana-mana lah pun. Okey, kita baca ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terima kasih yang respon audio video okey. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Maka disebabkan rahmat daripada Allah lah kamu menjadi berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentu mereka menjauh dari sekelilingmu. Ini ancaman Allah kepada orang yang suka kasar. Sebenarnya Allah suka lemah lembut. Maka disebabkan rahmat daripada Allah. Kalau Allah tak curah rahmat kepada kita, takkan berlaku kelemah lembutan. Jadi nak mempunyai sikap yang begini juga pilihan Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, nak mendapat pilihan Allah ni, kita dah belajar awal daripada kitab Al-Tahzan. Kita pilih Allah dulu tak? Live Ustazah di TV Al-Hijrah selalu saya sempat tengok. Okey, TV Al-Hijrah tu Ahad pagi tadi tajuk apa? Sedekah subuh, pembuka rezeki. Saya sebenarnya bila mereka bagi tajuk sedekah subuh tu, saya PM kepada semua tim pembuat tajuk lah apa semualah, kru kan. Saya kata saya sejujurnya kurang sikit bila bagi tajuk macam ni. Kerana apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kita kena jelas cerita sedekah subuh ni daripada mana sumbernya, daripada mana nas dalilnya. Cuma tak salah setiap pagi kita masuk dalam bank in transfer, ataupun kita masuk dalam tabung kat rumah kita, tabung ayam, tabung gajah semua ada kan. Tak apa je. Tapi jangan kita faham perkataan sedekah subuh tu sendiri disebut oleh lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tak nak sahabat-sahabat kita dah
Nabi tak cakap benda tu, kita kata itu daripada Nabi. Tapi kalau orang sebut tentang sedekah subuh, kita tak nak gaduh sangat. Apa yang kita faham, dia nak habak kat kita ni setiap pagi, asingkanlah daripada duit yang kita ada. Pun tak semestinya duit. Bayangkan kalau setiap hari RM1, sebulan RM30. Sebulan RM30 ni bagi sebahagian orang adalah besar. Maka kalau kita cakap, alang kau takkan tak ada duit sehari RM1 je kot. Yelah kau kata je. Aku ni langsung tak ada pendapatan ni. RM30 tu besar bagi aku. Okay, sahabat, cuma bila kita sederhana, mampu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan sampai membelenggu tangan kita. Kan, sebab itu kita nak faham semua peluang-peluang ini adalah pilihan Allah untuk kita. Penulis buku, alamak, baru jumpa orang UK semalam dah kena cakap UK. How to win friend and influence people. Apa tu nama orang putih ni tak pandai nak baca. Dale ke Delhi? Carnegie. Makhrajnya salah ni. Macam mana nak baca, tak tahu. Ni pak saudara siapa yang tulis buku ni? Minta maaf. Sebut sendirilah ya siapa yang ada kitab. Nur Maziha Mukhtar. Ni kalau weekend ni rasanya ada orang-orang baru join ni. Apa pelik ustazah ni mengajar macam gini, mulut semua kan. Sahabat-sahabat nak tolong anda bacakan sebab tak penting pun bagi saya. Ia melihat bahawa salah satu faktor untuk dapat merangkul hati orang lain adalah memuji dengan sebanyak-banyaknya. Memuji dengan sebanyak-banyaknya. Tetapi pendapat demikian tidak seiring dengan pendapat saya. Dia suruh puji sebanyak-banyaknya orang putih ni. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, Dr. Aida Al-Qarni kata, tetapi pendapat demikian tidak seiring dengan pendapat saya. Tu apa pula yang nangis-nangis tu? Apa tu? Apa bendanya tu? Sekejap Saya kalau orang nangis-nangis ni, tulis kat komen ni apa masalah dia sebenarnya, nak tahu juga. Satno, alah hilang lah, laju sangat naik. Apa? Tadi nampak nama Baiti Abdullah. Dia bagi makhraj yang tepat untuk saya baca. Tak apalah sahabat-sahabat dirahmati Allah, hampa baca sendiri lah ya. Itu tak penting. Okey, saya pentingkan mana yang saya boleh je. Mana tadi? Tetapi pendapat demikian tidak seiring dengan pendapat saya. Bagi saya untuk merangkul hati orang lain, ingat saya tu adalah Dr. Aida Al-Qarni. Bagi saya untuk merangkul hati orang lain, seseorang harus memberikan pujian sewajarnya dan tidak berlebihan. Pujian sewajarnya dan tidak berlebihan. Sebab tu Islam ni sangat mengajar kita bersederhana. Nak puji orang kemain masa hang suka, taik lalat pun hang kata apa. Tu bukan taik lalat tu ustazah. Tu taik dinosaur tu. Tiba masa dah suka. Cantik besar lah ustazah. Contoh kan sahabat-sahabat. Kalau dah tak suka, tu bukan taik lalat tu. Itu taik apa benda kan. Allah ya Karim, sahabat-sahabat. Nak ceritanya kepada kita, kita suka melampau-lampau. Jadi perkara seperti ini Allah tegur dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah telah menetapkan ukuran bagi tiap-tiap sesuatu. Menetapkan ukuran inilah yang bermaksud kita sebagai hamba tak boleh berlebih-lebihan. Ayat ini menegaskan bahawa seseorang tidak boleh memuji yang bukan-bukan, tidak boleh terlalu kering dan tidak pula terlalu memberikan pujian. Okey, tetapi mesti dilakukan dengan cara bermoral, penuh etika yang tinggi dan kejujuran terhadap nilai-nilai kebaikan. Masya Allah sahabat-sahabat. Kan kita nak sebut apa kebaikan yang ada pada orang dan kita cemburu sihat nak jadi orang baik macam dia, kita akan bergerak melangkah saban hari dengan kesungguhan. Kesungguhan yang macam mana sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allahu Akbar ya Karim. Apabila kita faham perkara seperti ini, subhanallah. Kenapa kita nak nampak orang yang pujilah, mana tahu nanti dia jadi BFF aku. Jadi BFF aku, dia akan bawa aku naik kereta yang besar tu. Dia akan bawa aku pergi holiday sana sini.
Tapi kalau mana yang tak baik tu, tak payahlah bagi tahu, tak payahlah cakap, tak payahlah nasihat. Ni masalah. Okey, sahabat-sahabat, sebab itulah sebenarnya ciri munafik. Depan cakap lain, belakang cakap lain. Kat mana sebenarnya? Bukan kita nak menghina orang yang kita hina, tapi sebenarnya kamu sedang menghina dirimu sendiri. Jadi ayat ini menegaskan bahawa seseorang tidak boleh memuji yang bukan-bukan. Tidak boleh terlalu kering. Kering lah. Macam robot je lah. Tak ada gurau-gurau langsung kan. Dan tidak boleh pula terlalu memberikan pujian. Tetapi mesti dilakukan cara bermoral, penuh etika yang tinggi dan kejujuran terhadap nilai-nilai kebaikan. Masya Allah. Muhammad Farid Mustafa, Nuriza Halim, Rokiah Yusuf, Baiti Abdullah. Betul, dengan niat memuji orang tu, ikhlaskan sungguh. Ya Allah, nampak lagi puji. Biasanya budak-budak kecil lah kan. Ustazah kalau dengan anak buah Ustazah tu, buah plan Ustazah tu, dia balik sekolah petang sahabat. Pagi sekolah pagi sekolah agama, petang balik sekolah kebangsaan pula. Dah pukul 7 lebih dekat nak maghrib tu barulah sampai kat rumah kan. Sampai kat rumah dah moncong, dah gelap, dah muka, dah comot sana sini. Peluk dia dulu, puji dulu. Jangan sebut comotnya adik ni. Puji dulu untuk apa? Dah dekat nak azan sayang. Cepat-cepat mandi. Nanti kita, Umi nak dengar. Adik punya azan tu, ya Allah, sedap sangat-sangat kalau adik azan tu. Umi rasa ni, ini ni memang bakal imam Masjidil Haram lah nanti ni. Dia kembang-kempih hidung tu. Dok syok kita puji dia. Tak pasal letak beg, pergi mandi. Tiba dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkejut kita, awak kuat sangat ni. Rupanya semangat sebab kena puji. Kan sahabat tu. Budak Ustazah bolehlah kalau pak dia Ustazah kita pujilah berkoyan-koyan. Haram Ustazah. Tak apa, daripada kita tak puji, lagilah dia melenting. Langsung tak boleh macam magnet dengan kita ni, tak boleh merapat langsung. Subhanallah. Ayat ini menegaskan bahawa seseorang tidak boleh memuji yang bukan-bukan, tidak boleh terlalu kering dan tidak boleh terlalu memberikan pujian. Tetapi mesti dilakukan secara bermoral, penuh etika yang tinggi dan kejujuran terhadap nilai-nilai kebaikan. Kan kita dah cakap, subhanallah, baik saya mahupun anda, kata Dr. Aid Al-Qarni. Word ni kan sahabat, saya rasa jom kita olah dia menjadi bahasa Facebook kita beramai-ramai sahabat Latahzan hari ini. Bahasa IG kita, bahasa WhatsApp kita. Masya Allah sahabat-sahabat. Baik saya mahupun anda boleh saja bersungut-sungut dan bermuram durja di depan orang lain. Muka aku kot, kedut dahi aku kot, moncong mulut aku kot. Suka hati aku lah. Aku nak moncong dengan siapa pun, aku nak masam muka dengan siapa. Memang suka hatimu. Tapi mu hidup bukan untukmu saja. Mu mati nanti kamu akan bersoal jawab dengan Allah. Pasal apa ni susah sangat nak senyum ni? Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Allah tak suka kita bersungut-sungut. Allah tak suka kita bermuram durja depan orang lain. Indahnya sahabat-sahabat, kalau kita dalam susah, kita masih mampu menebarkan senyuman kebaikan kepada orang lain. Subhanallah kan. Sebab tu Dr. Aid Al-Qarni kata, saya tak mahu melihat bersungut-sungut dan bermuram durja di depan orang lain. Tetapi risikonya kita akan merugi kerana kita kehilangan mereka. Dan mereka tidak akan merugi sedikit pun kerana mereka akan mendapatkan orang lain yang lebih tawaduk kepada mereka, yang tersenyum kepada mereka, dan yang lebih merendah di hadapan mereka. Kan kadang-kadang bos-bos ni macam tak kisah je pekerja dia berhenti kan. Apa aku nak kisah, ramai lagi orang lain boleh kerja. Amboi sahabat, kan tak sama. Setiap manusia ada lebih, ada buruknya. Jadi apa yang kita nak faham, terkadang dengan ketidakadaan kelembutan dalam diri kita, maka akan menyebabkan orang jauh. Tidak ada nilai tawaduk, tidak ada rasa nak tersenyum sokmo-sokmo dengan orang. Ni kita tak mahu. Okay? Jadi hentikan bersungut. Samalah macam Ustazah selalu cakap, hentikan segala keluh kesah, gantikan dengan zikrullah. Baik. Ayat Allah Subhanahu wa taala daripada surah Asy-Syu'ara ayat 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yakni orang-orang yang beriman. Kalau kita faham ayat ni ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yakni orang-orang yang beriman. Apa kata Dr. Aid Al-Qarni? Sesungguhnya hal yang membahagiakan kita ialah apabila kita mendapatkan simpati orang lain. Kita ada masalah sahabat, orang simpati kat kita, orang kasih kat kita. Kerana kasih itu lahirnya simpati. Tapi ada orang yang hidupnya nafsi-nafsi. Dia rasa dia boleh hidup sendiri dengan kaya dia. Allah ya Karim, dia susah. Bukan orang memuji, membantu, memberi motivasi, tapi orang mengeji, menghasut orang lain untuk benci kepada dia. Berlaku kan? So siapa yang rugi? Sebab tu kita disuruh bersikap lemah lembut, tenang dalam mengawal emosi, saban waktu, saban ketika. Mendoakan, mencintai dan bersimpati kepada kita. Mereka adalah saksi-saksi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul sahabat, kitab ni bagi tahu kita sesungguhnya hal yang membahagiakan kita apabila kita mendapat simpati orang lain. Bayangkan kita kalau sekarang ni nak bagi contoh, rasanya mat motor accident lah sahabat. Kan? Ada akan suara-suara, jangan kacau, jangan usik dia, nanti patah kaki dia, nanti patah kepala dia. Betul dah dari segi kedoktoran. Tapi bayangkan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kan kita nak sebut apa sahaja yang kita buat, apa sahaja yang kita cakap, apa sahaja yang kita nampak, ia mempengaruhi kehidupan kita. Mudah, perhatikan. Mana tadi hilang? Suratul Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Wa qulu, dan katakanlah, ucapkanlah, linnas, kepada semua manusia, bukan kepada mak pakmu sahaja, kepada guru yang kau kenal sahaja, kepada BFF berasal daripada jiran, now dah jadi besan BFF dah kami ustazah. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Hubunganmu akan didorongkan oleh Allah untuk menjadi baik. Baik dengan pasangan hidup, baik dengan anak-anak, baik dengan binatang-binatang ternakan. Ui, bahasa mudahnya tak larat nak kumpul dah pahala ni. Terlampau banyak sahabat-sahabat. Tapi kalau kita tidak menekuni nasihat Dr. Aid Al-Qarni, terkadang kita yang akan mengalami rugi. Subhanallah. Sebab tu pentingnya ilmu. Okay? Saya banyak mengenali orang-orang yang pandai bergaul dengan orang lain dan latar belakang yang berbeza-beza. Kan Ustazah dah banyak kali cerita kat grup ni. Dulu-dulu saya memang antara orang yang Allah Tuhan pemalunya, konon sopan santunnya itu bila Ustazah jadi sopan santun tu? Sebelum kahwin. Sopan santun sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Mudah sekali hati orang itu tertarik kepada mereka, dan jiwa mereka luluh di hadapan mereka bagaikan dedaunan kering yang berguguran ditiup oleh angin musim gugur. Masya Allah, tabarakallah kan. Pandangan orang akan selalu bertuju kepadanya dimanapun dia berada dan kemanapun mereka pergi. Wajah mereka sentiasa ceria saat bertemu dengan siapa saja. Hati mereka bersih, mulut mereka jauh daripada kata-kata kotor. Alangkah bahagianya mereka, dan alangkah bahagianya orang-orang apabila bersama dengan mereka. Betul sahabat. Lah Ustazah, saya je nak lembut, suami saya tu tak lembut pun. Eloklah, pandang sisi positif pula. Eloklah tak lembut kak. Sagi kalau lembut kak, ada kukesa. Tak nak duduk kat Malaysia, pergi kat mana-mana. Dah terlebih sangat nak menyalahi fitrah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, bukan tak ada orang tegur ni. Ni yang kita nak bagi faham sahabat-sahabat. Sebab kadang-kadang kita main ikut je. Kan Dr. Aid Al-Qarni kata hati mereka bersih, mulut mereka jauh daripada kata-kata yang kotor. Kita cek satu-satu, bersih sungguh dah kau hati aku ni.
Sekejap Mak Su Zunaizah kata tak bersih Ustazah. Pasal apa tak bersih? Pasal hati ni dah kena basuh dengan ayat banjir hari tu. Contoh kan sahabat. Dia pergi tolong orang masa banjir. Lepas tu hati ni tak dibersihkan bila Shin Tanta tu saja orang minta Shin Tanta dia tu kaya. Shin Tanta dia tu ada 10 biji lagi rumah. Kita bagi telur papat dalam satu papan ni. Memang dia tak heran lah. Contoh sahabat-sahabat. Mulut mereka jauh daripada kata-kata kotor. Aduh, yang ni pun dah rasa Tuhan takutnya. Mendambakan syurga Allah, tapi sahabat tidak membersihkan mulutnya daripada kata-kata yang kotor. Allah ya Karim. Alangkah bahagianya mereka dan alangkah bahagianya orang-orang apabila bersama dengan mereka. Subhanallah. Orang berakhlak lembut ni sahabat, bersifat, bersikap lemah lembut ni, siapa saja suka mendatangi dia. Tapi kadang adalah kes-kes terpencil. Allah sopannya bakal menantu mak ni tersipu malu. Bila dah tiba renjis dipilis kan. Dah mula dah menghiasi majlis. Lepas 40 hari barulah keluar true colour. Mak mentua kena tengking. Allah kecut jantung mak mentua. Kau ni baru 40 hari jadi menantu mak. Anak mak tak pernah tengking mak. Ni kau pula tengking mak. Hantar mak ke hospital. Sudah copot jantungku. Masya Allah, terkejut. Baru 40 hari. Kalau 4 tahun jadi menantu, tak tahulah sahabat-sahabat dirahmati Allah ya Karim. Okay? Jadi yang orang cari tu siapa? Masya Allah. Orang Kedah sebut bah. Jangan duk banjiak. Jangan Ustazah. Nak pandai je sahabat. Banjiak. Malu kan. Maka, mana tadi hilang? Mana tadi? Saya baca lagi sekali. Saya banyak mengenali orang-orang yang pandai bergaul dengan orang lain. Dan latar belakang yang berbeza-beza. Sebab tu saya kata jangan kau orang kaya nak kawan dengan orang kaya saja. Engkau orang kerja pejabat kerajaan. Nak kerja dengan orang-orang pejabat kerajaan. Aku tak nak geng dengan cleaner-cleaner ni. Aku tak nak kawan dengan orang kerja-kerja kilang ni. Kau dah kenapa? Mudah sekali hati orang itu tertarik kepada mereka dan jiwa mereka luluh di hadapan mereka. Bagaikan dedaunan kering yang berguguran ditiup oleh angin musim gugur. Aduh, dah macam baca sajak puisi lah pula ni. Pandangan orang akan selalu tertuju kepadanya dimanapun dia berada dan kemanapun mereka pergi. Wajah mereka sentiasa ceria saat bertemu dengan siapa sahaja. Bestnya kalau dapat akhlak yang macam ni sahabat, jumpa siapa je ceria. Hati mereka bersih. Mulut mereka jauh daripada kata-kata kotor. Alangkah bahagianya mereka. Alangkah bahagianya orang-orang apabila bersama dengan mereka. Bukan nak bagi orang gembira saja, tapi yang paling penting dengan kita menggembirakan orang lain itu, automatically akan lahir bahagia gembira di hati kita. Siapa yang beri rasa ini sahabat? Allah. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Jadi kalau kita hanya memilih-milih, aku kerja level pegawai kawan dengan pegawai je lah. Ni memang payahlah sahabat. Tadi lepas TV Al-Hijrah, Ustazah ada program taklimat keberangkatan ke Baitullah. Tak pernah lagi saya buat kenduri keberangkatan. Besok nak fly, hari ni baru buat kenduri. Tapi sebab hari tu sedikit kecacamarbaan, Ustazah risau nak buat kenduri seminggu awal macam biasa. Manalah tahu buat-buat kenduri tak jadi terbang. Contoh kan. So selagi belum dapat confirmation tu, Ustazah tak nak buat lah seboleh-bolehnya. Tapi terkadang kita dah plan cantik, tertoeng ke tempat lain pula. Jadi Ustazah sangat teruja sahabat-sahabat bertemu dengan Cikgu Rohani yang besok akan terbang ke Baitullah dengan senjata utama dia adalah wheelchair. Sahabat, tolong bantu dengan doa. Rupanya, subhanallah, Cikgu Rohani kita duk kontak dah. Seakan dia berkawan dengan Yusniza Yaziz. Yusniza pun orang kelebihan upaya. Cikgu Rohani orang kelebihan upaya. Kelebihan upaya lah sebab kaki mereka dah tak boleh berfungsi. Tapi dia berusaha gigih sungguh-sungguh untuk meneruskan kehidupan. Bukankah kelebihan upaya namanya? Kita kalau setakat boleh makan gitu, nak kata kelebihan upaya apa sahabat?
Bayangkan, tangan tak ada. Dia bersusah payah pakai sudu garpu dengan ibu jari dia. Nak naik ni kalau kita slip di 10 kali dah. Dia boleh guna ibu jari. Kita, ya Allah Tuhan, Engkau beri kelebihan upaya pada dia. Aku yang konon sempurna ni tak reti makan pakai 2 jari kaki tu. Dia yang tak ada tangan tu Engkau beri boleh melukis, boleh makan, boleh basuh kain dengan 2 jari kaki dia tu. Bukankah itu kelebihan upaya namanya? Jadi Ustazah bertemu dengan Cikgu Rohani, Ustazah duduk tepi wheelchair dia, sembang dengan dia. Ya Allah Tuhan, sahabat-sahabat, maka dengan ini diumumkan Cikgu Rohani adalah BFF kepada Mak Su Zunaizah Ahmad. Mak Su Zunaizah Ahmad punya BFF. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila Kak Nazatul Naina pun terkejut ke tidak tadi, Masya Allah kan. Mesti Kak Nazah kata, Ustazah ni tak cakap. Kalau cakap boleh jumpa Mak Su sebelum berangkat. Subhanallah, maka saya nak juga menggembirakan seorang yang diuji Allah dalam hidupnya, Cikgu Rohani. Macam mana nak gembirakan dia supaya dengan kita menggembirakan dia, Allah gembirakan kita pula, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya Karim, dengan izin Allah, cukup dah. Kami dah tak ada sahabat Latazan yang merayu-rayu minta nak follow untuk bulan 8. Memang krisis tiket kan, tak boleh nak selit seorang dua. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak lepas dokumen dia. Adalah permasalahan yang sampai pasport dia tak lepas untuk kita submit dapatkan visa dan sebagainya. Jadi ada satu seat kosong. Bila satu seat kosong, sahabat-sahabat, kita terbangkan Mak Su Zunaizah Ahmad ke Baitullah untuk menggembirakan Cikgu Rohani. Berpelukkanlah 2 sahabat ni tadi dapat kesurprisan yang begitu. Masya Allah, tolong bantu dengan doa. Grup kami dipermudahkan Allah. Walaupun sahabat-sahabat dirahmati Allah ada sedikit payah di awal. Saya bercerita dengan Cikgu Rohani tadi. Cikgu Rohani duduk bahasa diri dia, kak kan. Saya kata, jap saya kak jap Cikgu Rohani. Saya kata apa? Saya terlalu yakin adanya orang macam akak ni, grup kita insya-Allah dipermudahkan Allah. Ya Allah Tuhan, kan Kak dah kontak dah dengan Yus banyak kali. Sampai orang Mekah pun dia kontak untuk dia study macam mana keadaan diri dia nanti nak bertawaf, nak bersa'i. Ya Allah, ya Farah Liana Ahmad sayang, macam mana boleh saya selitkan Mak Su Zunaizah Ahmad sedangkan seat dah full? Allah tarik pula seorang tak boleh pergi. Bukan kami yang ambil seat orang tu untuk letak dekat Mak Su, tak. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah sahabat. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Allah ya Karim, Yusniza muncul dah lah. Ni jadi kuliah hayat mata pula. Saya tak boleh tahan lah sahabat. Jadi orang-orang yang saya temui dalam tempoh tak sampai sebulan, Pak Cik Azmi. Kemudian saya jumpa Allahumma salli ala Muhammad, Ayu yang tak ada 2 belah kaki, pakai kaki palsu tu. Saya jumpa Cikgu Rohani, and then saya jumpa Yusniza Yaziz. Dalam tempoh tak sampai sebulan, saya bertemu 4 orang tanpa kaki. Kakinya ada tapi kaki tak boleh berfungsi, sahabat. Saya berdoa kepada Allah supaya mereka inilah orang yang berlari-lari dalam syurga mencari kita satu hari nanti. Amin. Masya Allah. So, insya Allah besok Cikgu Rohani akan terbang. Masya Allah sahabat, moga-moga Allah mudahkan urusan. Walaupun tadi anak buah dia duk sembang, tapi Ustazah mungkin ada sedikit susah lah kita nak naik kapal sekian-sekian. Kita bismillahirrahmanirrahim ala Allah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perancangan Allah juga sahabat, malam tadi, pagi semalam, masa saya tengah bersiap-siap ke Batang Kali, subhanallah, seorang makcik yang memang dia nak pergi sangat di usia warga emas, tak pernah pergi, punya nekat keluarga dia hantar untuk join saya bulan 8 ni, semata-mata konon Ustazah Zai boleh jaga dia. Allah, saya pun rasa, Tuhan, uzok sungguh dah makcik ni, anak dia semua tak ikut ni, bolehkah ya Allah? Anda tahu apa berlaku? Sebab Allah tahu ke mana kemampuan kita. Masya Allah, rupa-rupanya dia demam, test COVID positif. Bila positif, kita tak boleh terbangkan dia. Allah ya Karim, sahabat-sahabat, maka tertangguhlah makcik ni. So, kami daripada tak cukup orang sekarang ni, tak cukup seat,
Sekarang ni terlebih satu seat sebab makcik tu tak boleh terbang. Saya berusaha keras ni, usahakan sana sini. Saya walaupun last minute nak gantikan seat dia sebab burn kau tidak. Nak gantikan seat dia ni kepada orang lain. Tak boleh. Subhanallah sahabat. Okay, jadi kita nak buat macam mana? Terpaksalah dia digugurkan daripada senarai rombongan kami. InsyaAllah bulan depan lah pula rezeki. Jadi apa lagi yang kita nak kata? Segalanya sebab duit. Segalanya sebab kita. No. Segalanya sebab Allah. Okay, jadi kalau Allah berkehendak, maka jadilah. Jom sahabat-sahabat kita bersihkan hati kita. Sucikan jiwa kita. Ni Baiti Abdullah nak kena babab sesuci lebaran pula dah dia kata. Nak kena ni pelajar cemerlang ni Subhanallah. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong bantu dengan doa. Allahu Akbar. Sangat terbuka pintu bagi siapa sahaja agar dapat diterima orang lain, tanpa perlu membelinya dengan harta senilai harta Qarun, tidak dengan yang senilai kerajaan Sulaiman, dan tidak pula dengan yang senilai khilafah Harun ar-Rashid. Siapa pun boleh diterima oleh orang lain, asalkan niatnya didasarkan pada ketulusan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kecintaan kepada orang lain agar menjadi baik, kerana kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kerana ketidaksukaannya untuk memanjakan jiwa. Yes, tolong sahabat, jangan terlampau-lampau dalam memanjakan jiwa. Jangan terlampau-lampau nak hidup mengada-ngada, nak serba senang, mewah. Allahu Akbar. Masya Allah Kak Nazah. Dah stop nangis-nangis. Allah ya Karim. Memang sebablah sahabat, saya setiap kali nak bawa grup umrah, ada rezekinya masing-masing, ada ceritanya masing-masing. Subhanallah, Allahu Akbar. Sesungguhnya sifat-sifat terpuji dan pekerti-pekerti yang baik itu memang meletihkan. Kerana untuk meraihnya sama dengan menaiki jalan yang curam. Berbeza dengan perangai yang buruk dan watak yang buas. Dia mudah diraih bagi yang meminatinya. Sebab jalan untuk meraihnya adalah jalan meminatinya. Faham tak maksud? Masya Allah, tabarakallah sahabat. Nak buat benda yang baik ni memanglah susah. Nak buat benda yang apa tu? Moga terbuka ibu mertua saya. Apa ni? Apa dia tulis tu? Jalan mendaki memang meletihkan dan memayahkan, manakala jalan menurun mudah dan senang. Jalan mendaki memang meletihkan, memang memayahkan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Manakala jalan menurun mudah dan senang. Kita nak up level iman dan takwa kita, bukan kita nak merendahkan diri kita sendiri di sisi Allah. Siapa yang berwatak rendah, mudahlah untuk melakukan kerendahan. Ibarat tubuh yang sudah mati, takkan merasa sakit bila terkena luka. Subhanallah. Ada orang kata, Dr. Aid Al-Qarni cakap dalam awal-awal La Tahzan dulu, kan? Kalau orang kata, sampai bila orang nak habis dengki kat saya, Ustazah? Saya buat ni ada orang dengki, saya buat ni ada orang dengki. Nur Asma ni ke yang tadi ada jemaah umrah saya, dia cakap, Ustazah, ada sahabat kami nama Nur Asma kirim salam ke Ustazah. Dia follower La Tahzan Ustazah hari-hari, tak pernah miss, dia kata macam tu. Saya pun kata, lah bahagianya saya dikirimi salam oleh sahabat La Tahzan yang sentiasa istiqamah. Tolong sampaikan semula salam saya pada dia. Sebab saya nak cakap pun, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada je orang yang Nur Asma. Nur Asma je berapa dalam grup ni? Fatimah Omar saja ada berapa? Rupanya ada nama Fatimah Omar join saya umrah tadi. Allah, saya rasa macam subhanallah sahabat, saya tak tahulah menyimpan hasrat cita-cita. Tak tahu rasa macam berangan, hari-hari berangan. Satu hari nanti kita akan berumrah penuh ukhuwah hingga ke jannah dengan semua sahabat-sahabat La Tahzan. Takbir! Allahu Akbar. Sebab tadi pun depan saya majoritinya rasanya sahabat La Tahzan tu. Tapi kami belum sempat lagi nak sembang-sembang. Nanti kat Mekah tunggu hampa, tunggu. Juwita Ismail tunggu. Sembang sakan nanti
Astagfirullahalazim. Bukan sembang sakan. Dalam ibadah tu, Masya Allah, dalam kita iktikaf sama-sama tu, dalam ziarah, dalam kita punya atas bas bersama-sama tu, mai kita sembang. Tapi duduk dalam Masjidil Haram, Ustazah dengar hampa sembang pasal ayam itik kat kampung, memang nak kena ni lidi Juwita Ismail. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik. Sesungguhnya aku telah mengecap pahit manisnya kehidupan ini. Maka, wah, Kak Yun Taslim naik pangkat tadi. Apa ni? Jamaliyah pun ada 2 orang. Betul? Hai sayang, Masya Allah. Zaid and Zack, my anak ni. Umi Zaid. Dia apa tu? Zaid and kat Penang ke tu? Apa benda lah Umi Zaid dia nak pergi terbang ke Mekah dah besok sayang. Sesungguhnya aku telah mengecap pahit manisnya kehidupan ini. Maka aku temukan bahawa faktor yang dapat mendatangkan kebahagiaan bagi diri anda dan diri orang lain adalah menghargai bakat orang. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Amin Nyonya Rahim. Masya Allah, Nyonya Rahim namanya. Amin. Masya Allah. Mengakui kemampuan orang lain, menyemangati keinginan orang lain dan tidak menyemangati keinginan orang lain. Anda kalau dengar kawan-kawan, saya nak pergi Mekah. Kau nak pergi Mekah? Kerja cleaner, gaji tak sampai RM1,000 nak pergi Mekah. Kiamat pun kau takkan pergi. Ya Allah, ni kawan jenis apa sahabat? Ustazah, saya teringin sangat nak pergi Mekah, tapi saya tak cukup duit. Sekarang tak cukup, Kak. Nanti insya-Allah Allah cukupkan. Terus niat, terus pasang niat. Makin rajin, akak berangan nak pergi Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Akak mulakan rajin ke masjid surau di rumah akak. Percayalah Allah akan jemput. Bila Ustazah? Tu kerjanya Allah. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. Ya Allah sahabat, saya tak tahu nak kata macam mana. Sebab hubungan kita ni bila dapat rehlah sama-sama, tak payah kata pergi Mekah lah sahabat. Ni nanti bulan Ustazah balik daripada Mekah nak pergi Tasik Kebun tu kan. Dah berapa kali trip dah Umi Badariah Rahman tu. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dah kali ke berapa dah pergi dekat Tasik Kebun tu. Umi, tak bosan ke? Mana ada bosan Ustazah. Ada pengisian kan? Masya Allah. Sebenarnya sahabat, minda kita ni bukan kita taksub kepada seseorang satu sosok tubuh. Tapi apa yang kita dapat daripada setiap satu ukhuwah, setiap satu pelajaran. Ya Allah. Kita tiru Rasulullah SAW, baca setiap sirah dia. Saya tak tahulah. Macam berdebar-debar jantung. Rindunya dengan Rasulullah. Kan cintanya dengan Rasulullah. Tak ada dah manusia yang hebat seperti Rasulullah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa tu? Baiti Abdullah tulis apa? Allah maha baik. Sangat baik. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Terbaik Munirah Rahman. Terus. Kalau tanya Munirah, nak pergi Mekah lagi tak Munirah? Kalau Munirah jawab, tak ambuh aku. Itu dah masalah Al-Mengongi tu tu Munirah Doraemon tu kalau jawab macam tu. Tapi kalau Munirah Rahman, insya-Allah. No, Ustazah tukang bawa kasut Ustazah pun jadi ya. Ambil kau bawa kasut Ustazah nak pakai apa? Macam gitu. Biar Ustazah pakai sendiri kasut, tak payah nak bawa-bawa. Maksudnya, walaupun dah pergi sekali, hajat nak pergi berkali-kali. Lebih baik lagi sahabat. Allah ya Karim. Kan tadi ada di kalangan orang-orang depan saya tu dah pergi berkali-kali. Nak lagi pergi dengan grup ini. Kan maksudnya. Allah ya Karim. Ada pula cikgu rohani. Bukannya mudah nak uruskan dia sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tetapi, Masya Allah Tuhan. Allah datangkan orang yang baik-baik di sekitar dia. Saya dah menjadi saksi betapa yang sampai kat sana tu bukan orang yang mampu sahaja. Tetapi orang yang mahu lalu bersungguh-sungguh. Faham apa dia? Sesungguhnya aku telah mengecapi pahit manisnya kehidupan ini. Maka aku temukan bahawa faktor yang dapat mendatangkan kebahagiaan bagi diri anda dan diri orang lain adalah menghargai bakat orang. Menghargai bakat orang.
mengakui kemampuan orang lain, menyemangati keinginan orang lain, dan tidak melupakan kerja keras orang lain, dan tidak meremehkan peranan orang lain. Inilah kepentingan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita belajar daripada kitab La Tahzan. Jangan anda merendahkan martabat orang lain. Asal berkenalan dengan sesiapa je, lah, setakat jahit tudung je, orang lain pun pandai. Hang duk cakap orang lain pun pandai. Hang tu pandai ke tak? Saya sahabat kalau jumpa tukang jahit, ya Allah kak, bestnya kak. Kalau saya tak tahulah jadi apa. Kadang kita tak perlu memuji dia, cantiknya jahitan akak ni, tak. Tapi kita rendahkan diri kita, tak salah. Kalau saya kak tak tahulah jadi apa. Kan? Orang nak apa? Kalau dulu-dulu tu apa? Apa? Jahit tulang belut. Macam gitu kan? Kalau saya jadi tulang ular sawa terus agaknya kak. Jadi maksud di sebalik kata-kata itu, kita tahu kita sebenarnya meninggikan dia berbanding meninggikan diri sendiri. Kau dah lah tak pandai menjahit. Kak, akak jahit macam gini je, tulang belut je. Saya dulu ketika menjahit, tulang dinosaur saya jahit, akak tahu tak? Bila Ustazah menjahit tu? Tahun 1974. 1976. Baru lahir dah pandai menjahit. Tengoklah, tengok kaki lah kak. Nampak sangat bongkak hidup tu. Sahabat-sahabat, orang tak heran lah nak kawan dengan orang bongkak-bongkak ni. No. Jangan ada kebanggaan diri, jangan nak meninggikan diri, tetapi jangan pernah merendah-rendahkan orang lain. Belajarlah sahabat-sahabat. Kan Kak Nazah jumpa orang pandai buat kuih kan, sibuk tanya, ya Allah macam mana lembut kuih akak ni, sedapnya. Akak buat macam mana? Masuk garam dulu ke masuk gula dulu? Konon kan. Nanti masuk lah Ustazah apa-apa pun, tapi saya buat tak lembut pun. Ustazah dah buat ke tak? Sebab saya memang tak buat. So akak tak payahlah penat-penat hantar resipi kat saya ya. Memang confirm saya tak buat. Maknanya kita sedang memuji dia. Kan, jahit mata lalat, bukan jahit tulang belut. Aduh, suka-suka hati je Ustazah Zai ni kan. Halal aja lah you all. Okay, sahabat-sahabat, sebenarnya kan hari ni saya memang tak nak lah. Saya kata saya tak nak mengajar banyak. Rupanya 1 jam juga, dekat 3.30 dah. Okay, saya kena berhenti sahabat, sebab saya nak belik kitab. Lepas asar saya ada satu close group. Kemudian saya nak pergi ziarah kubur mak. Saya nak pergi jumpa bapak untuk kali terakhirnya sebelum saya berangkat. Moga-moga Allah jaga bapak saya, tolong bantu dengan doa. Kemudian malam nanti saya ada satu kuliah last lah sebelum saya tinggalkan bilik studio ni sekejap. Untuk besok pukul 5 pagi kami berangkat ke KLIA. Jadi La Tahzan besok sudah tidak di dinding hijau putih. La Tahzan besok saya akan bersiaran secara langsung di KLIA. Bermula daripada lepas subuh tu, kita dah berkumpul dekat tingkat 5, pintu 5 tu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah akan minta tolong sahabat Jaja untuk buat live lah. Jadi sambil-sambil sembang santai, saya bawa secara rohaninya ke Baitullahil Haram. Bermula pergerakan saya pagi esok. Sebab tak mungkin untuk saya berlatahzan besok dalam kekalutan di KLIA. Kemudian beberapa jam perjalanan sampai saya nak clear bagi semua jemaah saya check in selesa dalam bilik semua untuk berlatahzan besok. Jadi saya buat lintas langsung daripada KLIA sahaja. Besok hari Isnin kan, insya-Allah Selasa Allah izinkan kita bertemu dalam La Tahzan di bumi Madinah. Mungkin tidak lagi 7 pagi waktu Malaysia lah. Nanti saya akan umum dalam page ini. Terima kasih semua doa, kasih sayang anda. Doakan kami, kerana dalam doa-doa kami di 2 tanah haram pasti ada kewajipan doa untuk sahabat-sahabat La Tahzan. Saya sayang anda semua kerana Allah. Didoakan semua hampir 1000 orang ini bakal berangkat sebagai duyuf Ar-Rahman. Amin insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.